Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak sabar lagikah nak menjadi sebuah kerajaan? Wah, itu antara soalan yang nak ditujukan kepada pembangkang. Kelompok tak cukup jumlah pasti akan terus menyalak, kata Jamzuri Ardani. Setelah lebih 2 tahun Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, saya nampak ada 2 pencapaian beliau penting. Pertama ialah kestabilan politik dan yang kedua ialah kestabilan ekonomi. Tiada siapa yang boleh menafikan 2 perkara yang dicapai oleh Anwar Ibrahim ini. Orang yang menyalak, orang yang bising, orang yang kononnya menyatakan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini gagal pun pasti tidak dapat menafikan bahawa Anwar Ibrahim telah menimbulkan kestabilan politik yang terbaik di Malaysia. Selain itu, kestabilan ekonomi. Dari segi kestabilan politik, Anwar Ibrahim dapat menyeimbangi keperluan antara komponen dalam kerajaan perpaduan ini. Dalam kerajaan perpaduan ada gabungan besar 4, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, GRS dan GPS. Anwar Ibrahim dapat mengepelai, menuntun dan mentadbir, memimpin 4 gabungan ini dengan baik sekali. Kesederhanaan yang ada pada Anwar Ibrahim telah memperlihatkan bahawa ianya mampu membawa Malaysia ke arah kestabilan politik yang berpanjangan. Dan ada yang menjangkakan kalau Pakatan Harapan Barisan Nasional terus meneruskan hubungan dan juga kerjasama ini, dijangka kerajaan perpaduan ini akan kekal 2-3 penggal lagi kerana kita pun tahu UMNO Barisan Nasional masih memerlukan masa untuk pemulihan sepenuhnya untuk mereka menjadi dominan. Ada ramalan dan juga analisis daripada penganalisis politik menyatakan UMNO Barisan Nasional akan mengambil masa 1 atau 2 penggal lagi untuk kembali semula menjadi dominan. Pemulihan. Dia perlu sabar. Walaupun kadangkala ada pemimpin UMNO Barisan Nasional yang dah tak sabar sangat jadi dominan, mereka harus sedar. Perlu tepat dan waktunya. Itu tepat. Bukannya tak sabar, mesti sabar. Saudara-saudara sekalian, dari segi kestabilan ekonomi pula, negara Malaysia kini menjadi pilihan utama pelaburan dunia. Kita pun tahu beberapa pencapaian luar biasa dicapai oleh Anwar Ibrahim. Ketika Anwar mula menjadi Perdana Menteri, negara kita baru saja berhadapan dengan 2 malapetaka besar, iaitu langkah Sheraton dan COVID-19. Siapa yang boleh menafikan bahawa 2 malapetaka ini memang benar berlaku? Langkah Sheraton yang menyebabkan duluan kepada ketidakstabilan negara. Sebelum adanya langkah Sheraton, negara kita tidak pernah ada yang berani tumbangkan di tengah jalan, tumbangkan melalui pengkhianatan. Tapi dengan adanya langkah Sheraton, sampai ke hari ini, usaha demi usaha, bibit ataupun anak kepada langkah Sheraton ini mula berlaku tanpa segan silu, tanpa tak tahu malu, tanpa ada maruah lagi. Kebanyakan ahli-ahli parlimen yang sanggup menyertai langkah-langkah terbuka atap ini boleh dikatakan tidak bermaruah lagi. Ahli parlimen tidak berprinsip, tidak bermaruah. Dan malapetaka yang kedua, satu dunia mengalaminya, iaitu COVID-19. Langkah Sheraton adalah ibarat gempa bumi yang membuat politik Malaysia bergegar. Ia telah menyebabkan politik negara hilang serinya. Kecurangan dan pembohongan para aktor politik negara telah menyebabkan rakyat terus hilang percaya kepada orang politik. Yang ini memang tepat. Pelakon-pelakon politik pada waktu langkah Sheraton sangatlah memuakkan dan memualkan rakyat. Lain cakap siang, malam cakap lain. Akhirnya apa jadi? Ditumbangkan dan berhuru-haralah kita dengan perbuatan pelakon-pelakon politik ini. Apalagi, ramailah rakyat netizen yang sudah tidak percaya dengan ahli politik. Kerajaan tebuk atap
pun gagal membina politik yang stabil akibat prasangka dan perebutan kuasa. Kestabilan politik negara telah menjadi mangsa besar langkah Sheraton. Tanpa kestabilan politik, negara tidak akan mampu bergerak ke hadapan. Keputusan PRU 15 adalah titik baharu politik negara. Tidak ada blok politik yang berupaya membentuk kerajaan. Anwar cepat menghadam dan merangkul realiti dan keperluan politik baharu. Beliau segera tahu masa untuk terus berretorik dengan politik lampau sudah pun tamat. Keupayaan ini yang tidak ada pada pemimpin Perikatan Nasional. Upaya politik mereka kerdil. Rangkulan politik mereka pendek. Jangkauan politik mereka bebal. Akhirnya, mereka terpaksa berpuas hati berdiri di pentas tak cukup jumlah. Kerajaan perpaduan bermula dengan pelbagai asakan dan cubaan untuk merungkai ikatannya. Namun semakin lama ia semakin padu dan utuh. Hari ini politik Malaysia sudah semakin stabil. Igawan langkah Sheraton semakin memudar dan kelam dan kabur. Ini satu pencapaian penting Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Dari sudut ekonomi, nampak jelas kedudukan ekonomi negara juga semakin stabil. Seluruh petanda ekonomi makro negara menuju ke angka yang positif. Masih tidak sempurna tapi sudah stabil. Ini satu pencapaian besar setelah ekonomi dunia dilanda kejatuhan besar akibat COVID-19 dan perang Rusia-Ukraine. Ini juga satu pencapaian penting Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Saya sedar, Perdana Menteri ke-10 punya hutang besar buat rakyat yang mendukung perjuangannya selama ini, yaitu perjuangan reformasi. Namun kita perlu berada di atas dunia nyata. Reformasi institusi negara hanya boleh berlaku secara bermakna setelah kestabilan politik dan ekonomi direalisasikan. Saya harap dan berdoa kestabilan politik dan ekonomi ini kekal bagi membolehkan Perdana Menteri ke-10 melangkah ke fasa seterusnya yang pastinya lebih sukar dan mencabar. Kelompok tak cukup jumlah pasti akan terus menyalak dan cuba mengambil apa sahaja kesempatan untuk menggugat apa yang dicapai oleh Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Mereka akan terus menggocak emosi perkauman dan kebencian antara penganut pelbagai agama untuk menimbulkan kegawatan politik. Mereka akan terus memetik ayat-ayat karut untuk menghasut rakyat agar negara dan situasi ekonomi negara mereka akan gagal. Wow, ini memang terbaik punya ulasan. Ditulis oleh Jamzuri Ardane. Saudara, Anda boleh kongsikan apa yang disampaikan oleh Jamzuri Arzani ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.